Buat cempedak di luar pagar, ambil kayu tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau silap tolong tunjukkan. Sama-sama. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat Nona aja. Kita dah mula. Oh, hai semua, anda sedang menonton Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan hari ini tak ada kena-mena dengan nyanyian saya ataupun muzik. Hari ini berkaitan dengan silat. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Wah, memang hebatlah persembahan daripada adik Iba tadi dengan Dan hari ini kita akan belajar sedikit berkenaan dengan silat. Oleh itu, jom kita jemput masuk Cikgu Ahmad Nefspu. Ya, silakan Cikgu. Cikgu. Baik, terima kasih. Ya. Baik. Jemput duduk, Cikgu. Baik, terima kasih. Okey, Cikgu, tentang silat ya? Ya. Boleh cerita sikit berkenaan dengan pengiktirafan silat di Malaysia, Cikgu? Baik, silat ini adalah satu seni budaya yang hebat. Ya. Kepulauan Melayu dahulu. Ya. Dan diwarisi turun-temurun. Dan di Malaysia, kerajaan kita telah mengiktiraf silat ini di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Jabatan Warisan Negara. Ya. Telah mewartakan silat dalam kategori seni mempertahankan diri sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2019. Ya. Selain itu, ada lagi pengiktirafan lain, Ya. iaitu silat juga diiktiraf sebagai seni mempertahankan diri rasmi negara, yang mana pengiktirafan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, Ya. pada Perhimpunan Silat Pesaka Merdeka pada tahun 2015. Dan ini lagi hebat. Ya, Cikgu. Yang terkini, Sean, 2019, Ya. kalau tak silap saya, diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai warisan tidak ketara kemanusiaan milik Malaysia di Bogota, Colombia pada tahun 2019. Oh, so kita boleh katakan bahawa silat ni merupakan salah satu identiti Malaysia lah, Cikgu. Ya, identiti bangsa Malaysia untuk semua rakyat Malaysia, untuk anak-anak di sekolah-sekolah. Wah, memang saya dah berminat dah nak belajar silat ni. Tapi sebelum tu, Cikgu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM. Kembali semula menonton Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM. Baiklah, Cikgu, saya nak tanya ya, berkenaan dengan silat ni, apakah manfaat ataupun kebaikan kita belajar silat ini? Manfaat, kebaikan, faedah yang ada dalam silat ini sangat banyak. Ya. Kepada ibu bapa di luar sana, guru penasihat, sekolah, sepatutnya dan sebaiknya kita membuka ruang kepada anak-anak seluruh Malaysia untuk mempelajari ilmu silat ini. Kerana ilmu silat ini dia memberi banyak manfaat. Antaranya ialah untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk kecekasan diri. Ketiga, untuk membina disiplin diri. Dan yang keempat, sebagai medium sosial yang sihat. Apa yang saya ingin utarakan di sini, silat ini sudah pastinya bela diri, bermakna untuk melindungi diri daripada musuh yang tidak diketahui. Dalam media masa, banyak kejadian ragut, rompak
gangsterism dan sebagainya. Jadi jenayah-jenayah ini sekiranya anak ini dilatih daripada awal melentur buluh biar dari rebungnya, bermakna kiss bully dan sebagainya, anak-anak ini boleh menghindari. Sekurang-kurangnya mereka sempat menolak, mempertahankan diri dan menyelamatkan diri. Jika kita tidak belajar apa-apa mengenai pertahanan diri, mudah untuk kita dibuli. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit, buat sedikit demo bagaimana kita dapat melindungi diri. Tapi untuk itu kita ada seorang murid bersama kita kan, Ego? Ya, betul. Jom kita panggil masuk adik Iqbal. Silakan. Hai. Okey cikgu, silakan. Baik, ini adalah Ahmad Iqbal Iman, bersekolah di SMK Cukai dan beliau bermula daripada sekolah rendah. Bermakna sekolah ini adalah tempat yang sangat terbaik untuk kita melentur buluh dari rebungnya. Dalam melindungi diri, seseorang itu perlu bertindak dengan situasi yang reflection, yang boleh menyelamatkan diri apabila diserang. Wow. Okey. Baik, silat dalam keras ada lembut, dalam lembut ada kerasnya. Membina naluri dalaman dia, silat ini sangat terbaik untuk mengasah perlindungan diri bermula daripada dalam dan mengeluarkannya dalam bentuk fizikal. Ya, betul. Dan sebelum kita teruskan, Ego, kepada adik-adik yang menonton di rumah tu, apa yang kita baru tunjukkan tadi, jangan cuba di rumah selain daripada adanya cikgu ataupun guru seni bela diri yang ada di rumah. Jangan main cuba-cuba saja, sebab yang ini sebenarnya adalah pergerakan yang boleh membawa bahaya kan, Ego? Ya, betul. Okey. Yang tu pasal ataupun berkenaan dengan melindungi diri. Bagaimana pula dengan kecergasan diri, Ego, yang cikgu sebutkan tadi? Ya, kecergasan diri. Baik. Dalam kecergasan diri ini, antaranya adalah daya tahan kardiovaskular. Dalam latihan silat, sebenarnya silat ini adalah ilmu peperangan orang terdahulu. Setiap kerajaan mempunyai tentera tersendiri yang dilatih secara fizikal. Jadi apa yang kita nampak daripada turun-temurun, silat dilatih dengan ketahanan fizikal. Apa yang dibuat adalah dengan kekuatan kardiovaskular. Latihan berlari adalah latihan dari dulu lagi. Kemudian berjoging, latihan fartlek, latihan lita dan sebagainya ada diterapkan. Sebagaimana sains sukan pada hari ini sudah lama berada dalam ilmu persilatan. Begitu juga dengan daya tahan otot. Ya, betul. Daya tahan otot. Contoh daya tahan otot. Dan juga dalam membina kuasa dia, kuasa tumbukan, kuasa kelajuan dan sebagainya. Maka antaranya adalah dapat juga menjaga tubuh badan. Cikgu mungkin boleh minta adik Iqbal untuk tunjukkan mungkin salah satu aktiviti daya ketahanan otot yang biasanya dijalankan di kelas itu. Baik, kita dalam kecergasan fizikal banyak manfaat. Dan antaranya adalah macam yang Sean maklum tadi, kita akan ambil satu saja. Okey, kita akan membina daya tahan otot di bahagian tangan. Kita akan lihat aktiviti tekan tubi. Baik, silakan Iqbal. Ini adalah aktiviti yang biasa dilaksanakan di sekolah-sekolah semasa latihan silat. Dan aktiviti ini juga apabila berada dalam alam pekerjaan yang berkait dengan keselamatan juga, banyak mereka menggunakan aktiviti ini. Ini antara yang biasa dibuat. Dalam sekolah-sekolah juga, ujian segak juga dilaksanakan. Memberi manfaat kepada murid-murid. Bukan saja aktiviti tekan tubi, tetapi pelbagai lagi aktiviti lain seperti bangkit tubi, jangkau orang melunjur dan juga aktiviti fizikal yang lain. Jadi murid-murid yang belajar silat ni bukan saja dapat melindungi diri, dapat juga untuk membina kecergasan diri. Dan cikgu sebutkan tadi berkenaan dengan disiplin diri. Macam mana tu, Ego? Baik, disiplin diri dalam silat adalah salah satu perkara yang menjadi falsafah dan juga adab yang sentiasa diterapkan, iaitu disiplin diri. Seseorang pendekar itu tidak semestinya
menjadi seorang pesilat yang baik sekiranya tidak mempunyai disiplin yang tinggi. Apa yang kita boleh lihat dalam bela diri silat, kita boleh mengawal emosi. Jadi murid diajar untuk mengawal emosi supaya tidak menggunakan silat untuk mencederakan orang lain atau disalahgunakan. Jadi betul. Emosi itu sangat penting disertai dengan kawalan emosi. Yang mana ia akan memberi murid-murid itu membuat satu keputusan yang realistik. Dan disiplin ini juga termasuk dalam menepati masa. Jadi penting. Semua ini apabila dirangkum, dia akan membina nilai dalam diri seseorang pesilat itu. Dan biasanya dalam kelas pun dia bukan berseorangan ikut, dalam kumpulan juga. Jadi apa yang cikgu sebutkan tadi tu juga salah satu manfaat daripada belajar silat adalah medium sosial yang sihat ikut. Mungkin cikgu boleh terangkan sikit? Ya, betul. Sean, sekarang ni kita lihat teknologi. Kalau dulu kita zaman dulu aktiviti kemasyarakatan. Jadi aktiviti fizikal, gelanggang-gelanggang silat dibuka di kampung-kampung. Mereka melakukan aktiviti berkebudayaan, tetapi pada hari ini kita diancam dengan teknologi. Anak-anak sekarang, murid-murid sekolah pada hari ini, setiap seorang ada telefon. Ya, betul. Dan dalam telefon itu, kalau nak main bola, bukan pergi ke padang, main dalam telefon, game bola. Nak berlawan, main dalam telefon. Jadi membina obesiti sebenarnya. Jadi silat ini adalah salah satu pilihan kepada ibu bapa di sekolah-sekolah sekiranya dibuka silat untuk menghantar anak ke sekolah-sekolah yang mana mereka akan melakukan aktiviti fizikal tetapi dalam pada sama mereka bersosial dengan cara sihat. Jadi mereka tidaklah berkumpul di luar berkawan dengan mereka-mereka yang negatif. Sebab di dalam falsafah silat itu dia membina insan yang positif. Itu antara yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Memang banyak ya kebaikan dan juga manfaat yang kita boleh dapat daripada belajar silat. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad Nesfu. Ya, Cikgu? Ya, saya. Okey. Sebenarnya silat ni kita belajar kat sekolah, Cikgu. Jadi bagaimana apabila kita dah belajar silat, falsafah silat, bagaimana kita boleh aplikasikannya dalam kehidupan seharian kita, contohnya di luar sekolah ataupun dalam masa akan datang, contohnya dalam kerjaya kita. Macam mana tu, Cikgu? Baik, terima kasih Sean. Macam kita lihat silat ini, dia bukan saja seni bela diri. Tetapi macam Sean cakap, falsafah itu ditanamkan ke dalam jiwa murid-murid sekolah. Keberanian, jati diri, berani menghadapi cabaran masa hadapan. Nilai jati diri untuk semangat patriotik yang tinggi kepada negara kita. Tidak kira kaum, bangsa Malaysia boleh dilahirkan melalui unit uniform silat. Dalam pada yang sama, perkembangan murid-murid sekolah ini, kita ada pertandingan di peringkat dini. Usia dini, 9 tahun ke atas boleh bersilat. 10 tahun boleh masuk pertandingan. Dan mereka berkumpul dalam orang kata satu organisasi sosial yang sihat. Yang mana di kalangan pesilat-pesilat ini sudah pastinya ada kepimpinan yang diterapkan di dalam itu. Pengalaman saya sebagai seorang guru, dan saya percaya sahabat-sahabat saya guru di luar sana sudah pastinya mempunyai pengalaman yang lebih hebat daripada saya. Cuma saya ingin berkongsi sedikit pengalaman. Baik. Saya ada seorang pelajar. Dia bermula daripada sekolah rendah. Memang kita tak nampak ramai lagi pelajar-pelajar lain yang murid-murid lain yang mempunyai latihan yang lebih kuat daripada dia. Tetapi dia berdisiplin. Latihan tak turun. Akhirnya pada masuk ke sekolah menengah. Abdul Hanif Hasbullah namanya. Dia telah pergi ke sekolah menengah dan pada tingkatan 2, saya pun terkejut.
juara kebangsaan, pra remaja kebangsaan, pesilat terbaik kebangsaan daripada seorang yang lembik. Minta maaf lah ya. Ibu bapa yang anak-anak tu lembik hantar untuk berlatih silat. Melalui proses ini, tingkatan 5 dia dah menang di kejohanan silat di Danga Bay. Baru tingkatan 5 sudah dapat RM2,000 menang di kejohanan international Danga Bay silat. Kemudian tidak mati di situ. Dia meneruskan lagi aktiviti silat dia dengan mewakili negeri Terengganu ke kejohanan-kejohanan silat yang berprestij di Malaysia. Dan akhirnya dia mewakili Malaysia ke kejuaraan silat Universiti Asia di Kemboja, kalau tak siap saya, dan memenangi pingat emas dan berada dalam tim Malaysia dan menyertai kejuaraan silat sedunia di Chiang Mai, Thailand dan mendapat tempat ketiga. Dan di atas kemampuan dia itu, dia diterima untuk berkhidmat sebagai pasukan selamatan dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan di situ dia menyumbangkan lagi. Dia mendapat pingat emas 3 tahun berturut-turut dalam acara Intercom. Maksudnya pertandingan antara Angkatan Tentera. Dan menjadi juara pula 3 tahun berturut-turut di Angkatan Tentera Malaysia. Dan baru-baru ini atau baru, dia juga telah mendapat anugerah pesilat terbaik, mendapat anugerah dalam kerjaya di peringkat yang tertinggi. Apabila saya pernah bercakap dengan dia, dia maklum hasil yang dia dapat ini adalah daripada didikan silat. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan unit beruniform silat ini boleh dijadikan item untuk kita membentuk kepribadian pelajar dan membantu pelajar dalam kerjaya, terutamanya dalam kerjaya pasukan keselamatan. Sebab dalam pasukan keselamatan, saya rasa sudah pasti yang menginterview itu akan menanya, adakah anda belajar bela diri? Dan dalam bela diri silat ini boleh dijadikan satu jawapan dengan kejayaan yang ada untuk berpeluang menyertai pasukan keselamatan, sama ada Polis Diraja Malaysia. Ada inspektor dalam tu, bekas anak murid saya. Ada. Okey, dan saya bercakap dengan dia, benda yang sama ditanya, anda bersilat? Yes, mewakili dan berjaya di peringkat sekolah-sekolah, peringkat universiti dan menjadi inspektor. Memudahkan untuk mendapat pekerjaan. Dan ada juga pegawai AADK. AADK. Tahu AADK apa? Agensi Dadah Kebangsaan. Ya betul, anti dadah. Agensi Dadah. So, menjadi pegawai dalam keselamatan negara. So, saya berpendapat seni bela diri silat ini membuka peluang kepada murid-murid silat di sekolah untuk meneruskan karier mereka. Maknanya murid yang belajar silat ni bukan sahaja ada peluang dalam bidang sukan, maknanya untuk mewakili negeri, mewakili negara dalam bidang ataupun dalam peringkat antarabangsa, tetapi juga dalam bidang ataupun dalam kerjaya mereka lah. Sama ada dalam PDRM, ADK dan juga dari segi keselamatan negara, ya Igu? Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, dan saya rasa Igu memang ada banyak kebaikan dan juga manfaat yang kita belajar, bukan sahaja untuk diri kita tetapi juga untuk negara. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ataupun kesimpulan daripada apa yang kita dah bincangkan ataupun apa yang kita dah belajar untuk hari ini, Igu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita rangkum keseluruhannya, silat ini telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Iktirafan yang cukup besar kepada negara kita. Dan perlu sinkroniskan dengan pembangunan akar umbi di peringkat sekolah-sekolah, dibawa ke peringkat universiti, dibawa ke dalam kerjaya, dan akhirnya silat ini dimartabatkan di bumi Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa menonton episod-episod Badan Beruniform setiap hari Rabu dan Khamis pukul 6.30 petang hanya di Didik TV. Kita jumpa lagi. Bye.
KP